Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam pengajian zaman akhir bagi kali yang ke-34. Gelombang haba tinggi yang sedang melanda Turki dan Cyprus menyaksikan suhu permukaan tanah meningkat sehingga melepasi 50 darjah Celsius. Suhu permukaan tanah tu panas untuk kali kedua dalam tempoh sebulan. Turki bergelut dengan kebakaran hutan terburuk. Menurut saintis, gelombang haba semakin banyak melanda seluruh dunia susulan perubahan iklim dan diramal bertambah kerap serta buruk sejajar dengan peningkatan suhu global. Sumber berita harian. Sebelum ini pun kita banyak bercerita tentang padang-padang berapi, gunung berapi, kolam berapi dan kaitannya dengan akhir zaman. Info yang kedua, FDA dijangka memberi kelulusan penuh kepada penggunaan vaksin Pfizer menjelang awal bulan depan. Lapor The New York Times. Ketika ini, suntikan vaksin itu diberi selepas memperoleh kelulusan penggunaan kecemasan pada Disember lalu. Sumber berita harian. Jadi vaksin sekarang dibenarkan guna atas kecemasan. Yang berkait dengan itu, tuan-tuan carilah maklumat dia. Yang ketiga, purata kes harian baharu C19 di Amerika Syarikat melonjak 300% sejak 3 minggu lalu. Termasuklah mereka yang sudah menerima pelalian lengkap. Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling terjejas di dunia akibat C19. Lepas program pemvaksinan besar-besaran dulu, di Amerika Syarikat ni pernah turun sampai 7,000. Sangat rendah. Tapi sekarang yang terbaru 112,000. Dia naik balik. Yang keempat, sebuah kapal yang mengibarkan bendera Panama dilaporkan telah dirampas oleh sekumpulan lelaki bersenjata di Teluk Oman. Kapal tangki yang membawa muatan bitumen itu diarahkan berlayar ke Iran. Jadi Amerika Syarikat, UK dan Israel menuduh Iran terlibat. Iran pula nafikan. Minggu lepas tu, sebelum itu ada satu kapal tangki minyak kan milik syarikat Israel diserang dengan drone dekat-dekat situ juga. Mati 2 orang pengawal keselamatan. Iran juga yang dituduh dan Iran tetap menafikan. Jadi hari ini kes ni dah selesai sebab orang yang ambil kapal itu dah tinggalkan dah kapal tu. Walaupun mereka ni nampak bawa ke Iran kan. Dah selesai. Tapi entahlah apa sebenarnya yang berlaku. Mereka ni tinggal lari begitu saja kapal tu. Benar-benarkah ataupun lakonankah atau perancangankah apakah tak tahulah. Tuan-tuan masih ingat lagi bulan Mac dulu ada satu kes kapal Evergreen. Dia tiba-tiba dia melintang di terusan Suez, menyebabkan tergendala, boleh kata satu dunia lah, disebabkan kapal tak boleh lalu tu. Carilah maklumatnya tu. Dan di Iran sekarang ni naik seorang pemimpin baru, pemimpin ultra konservatif, Ibrahim Raisi. Ini dilantik oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai Presiden Iran. Barat memang tak ngam lah dengan orang baru ni. Itu tadi info-info yang agak terkini lah. Bukan terkini sangat pun. Hal-hal berbangkit, persoalan-persoalan. Yang pertama, amalan zikir harian yang kita ijazahkan. Lafaz-lafaz dalam amalan ini langsung tidak ada yang pelik-pelik, yang ganjil-ganjil ataupun yang salah-salah yang tak biasa kita dengar, tak ada. Semuanya yang biasa kita guna pun selama hari ini dan ada sandaran-sandarannya.
Takkanlah la haula wala quwwata illa billah. Itu biasa. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biasa. Astaghfirullahalazim, biasa. Jadi jangan ragu, jangan was-was bagi yang berminat untuk mengamalkannya. Yang kedua, pembahagian akhir zaman. Akhir zaman ini ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama merupakan zaman awal kepada akhir zaman. Yang kedua, zaman pertengahan kepada akhir zaman. Yang ketiga, zaman akhir kepada akhir zaman. Ada zaman awal, zaman pertengahan dan juga zaman akhir. Itu semua tu akhir zaman, tapi dia ada 3 fasa. Perkongsian dan pengajian kita ini memanglah kita matlamatkan nak tumpu kepada yang zaman akhir. Tapi mau tak mau, kadang-kadang sejarah pun kita petik juga kan. Yang ketiga, tentang hadis Jibril. Di dalam hadis Jibril itu ada cerita tentang Islam, iman, ihsan, atau kita sebut sebagai fiqh, akidah, tasawuf. Yang itu 3 tungku itu dah lumat dah disyarahkan oleh ramai orang, guru-guru syarah belaka dah. Jadi sebagai permulaan ni, kita nak sentuh tentang kalimah as-sa'ah. Sebab dia ada satu lagi kan. Dalam hadis yang sama, dia cerita tentang fiqh, akidah, tasawuf. Kemudian ada cerita tentang as-sa'ah dan tanda-tandanya. Itu cerita tentang akhir zaman dan zaman akhir. Yang bahagian itu tak lumat lagi disyarahkan. Ramai orang pun tak tahu. Kita pun tahu sikit-sikit saja. Itulah yang kita kata sebagai permulaan ni, kita nak sentuh tentang kalimah as-sa'ah dulu. Dalam beberapa kuliah sebelum ini, ada kita nyatakan bahawa dalam nak mencapai itu bahasa dalam nak mencapai hadis Jibril ini, kita kena sangat bagi perhatian kepada perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang digunakan dalam hadis itu. Kita tak boleh nak terus memaham atau menghurai begitu sahaja lalu kita sebarkan. Mungkin tak berapa kena, mungkin tak berapa cantik. Ada kalimah, apa saja kalimah yang digunakan, itu dah cerita dia. Kita tak boleh pusing jauh sangat. Baiklah, tentang as-sa'ah. As-sa'ah ini ada sekurang-kurangnya 3 pengertian. Maka tak sesuailah untuk kita guna satu pengertian sahaja bagi setiap kali perkataan as-sa'ah terpapar. Kita dengar as-sa'ah, oh, ini maksudnya. Kita terbaca as-sa'ah, ini maksud dia. Yang tadi juga. Tak sesuai. Contoh, dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali kata kalimah umat. Kalimah umat itu membawa 8 pengertian yang berbeza. Itu kalimah umat. Sama juga dengan as-sa'ah. Tapi berapa pengertiannya tu, kita tak tahulah. Jadi kalimah umat itu sahaja dia ada 8 pengertian yang berbeza, sedangkan perkataannya sama, umat juga. Jadi tak boleh apabila orang sebut umat, terus kita nak pegang umat ni orang ramai. Sebab kadang-kadang satu orang saja pun sudah umat. Itu dalam kitab Ihya. Berbalik kepada as-sa'ah. Apa yang selalu orang faham? Biasanya disebut sahaja as-sa'ah, terbaca sahaja as-sa'ah, terdengar sahaja as-sa'ah, tertonton sahaja as-sa'ah. Kebanyakan orang akan terus mengatakannya sebagai hari kiamat, yaumul qiyamah. Biasanya begitulah. As-sa'ah bila diterjemahkan terus hari kiamat. Jadi benarkah as-sa'ah itu yaumul qiyamah? Mestikah as-sa'ah itu yaumul qiyamah? Berdasarkan dialog antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril itu, dalam hadis itu juga
Nanti kita akan sentuh tentang 3 pengertian as-sa'ah dan yang mana satu yang sedang dibincangkan oleh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Daripada sembang-sembang mereka tu, kita mungkin boleh agak, oh, as-sa'ah yang ini yang dimaksudkan oleh mereka. Okey, cukup setakat itu. Hari ini nak sambung tentang Bani Tamim. Sebelum ini kita sudah share tentang latar belakang Bani Tamim dan latar belakang Bani Taim. Kita juga dah bincangkan apakah perbezaan antara Bani Tamim dengan Bani Taim. Ada hadis-hadis tentang pemuda Bani Tamim, ada hadis-hadis tentang Bani Tamim, dan ada hadis-hadis yang berbicara tentang pihak-pihak dari timur. Ini 3 kategori hadis berkenaan hal ini yang kadang-kadang sesuai dikaitkan sama sendiri, dan kadang-kadang tak bersesuaian untuk dikaitkan sesama mereka. Maksudnya tak semestinya berkait ketiga-tiganya itu. Ada keadaan-keadaan dia. Hadis-hadis tentang pemuda Bani Tamim ini ringkas kata lemah. Lemah. Tak sesuai dijadikan hujah. Maka eloklah kita jangan berhujah dengannya. Tetapi jika digabungkan 3 kategori hadis tadi, yang cerita tentang pemuda Bani Tamim, yang cerita tentang Bani Tamim, yang cerita tentang kelompok-kelompok dari timur, hadis dan riwayat-riwayatnya, bila digabungkan tu, nampak ada keseragaman dari segi tema. Sekurang-kurangnya ada tema yang bercerita tentang Bani Tamim, dan Bani Tamim ini ada peranannya pada zaman akhir. Bila gabung semua 3 kategori tadi, cerita dia Bani Tamim, dan mereka ni ada peranan pada zaman akhir. Tema inilah yang mungkin boleh saling mengukuhkan, saling menguatkan, saling mengeratkan. Maka kita tak boleh nak kata terus, oh ini lemah. Tak boleh lah. Sekurang-kurangnya pada tema itu kita boleh angkat lah untuk dibincangkan. Jadi kita nak tumpu kepada Bani Tamim dan kaitannya dengan zaman akhir. Dan tentunya sedikit sebanyak akan tersentuh juga dengan pemuda Bani Tamim. Jadi apabila bercerita tentang pemuda Bani Tamim, banyaklah pihak yang merasakan mereka lah pihak yang dimaksudkan. Kalau bagi orang-orang di Syam, di Syria, Bani Tamim dan pemuda Bani Tamim itu daripada kalangan mereka lah. Bagi orang-orang di sebelah timur semenanjung tanah Arab, di wilayah Najd dan sekitarnya, bila kata Bani Tamim dan pemuda Bani Tamim itu, oh daripada kami lah. Dia ada perasaan macam itu. Bagi orang-orang yang di selatan semenanjung tanah Arab, di Yaman pun, mereka pun ada juga kelompok-kelompok yang mengatakan rasanya kami lah Bani Tamim tu, dan pemuda Bani Tamim itu daripada kami lah. Bila kita bergerak ke arah timur lagi, ke wilayah Sind, atau kita kata Pakistan, Sind atau Pakistan. Sind ni nama lama dia. Orang di Pakistan pun macam tu juga perasaannya. Rasa-rasanya pemuda Bani Tamim tu daripada kami. Bila kita naik atas sikit di wilayah Khurasan, di sana ada Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan semua itulah, yang mana nama stan-stan tu. Mereka pun beranggapan macam itu juga. Masing-masing saling merasakan mereka. Kita turun ke bawah ke wilayah Hind pula. Sekarang ni kita sebut India. Orang Islam di India pun berpandangan macam itu juga. Kita bergerak ke kanan lagi, ke timur lagi, ke wilayah Bengal. Sekarang ni Bangladesh. Orang di sana pun rasanya Bani Tamim ni daripada kami ni. Sekurang-kurangnya pemuda Bani Tamim daripada kami. Ada juga perasaan macam itu. Begitulah juga dengan di semenanjung tanah Melayu, semenanjung emas ini. Ada kelompok-kelompok yang beranggapan begitu. Sama juga di Pulau Jawa. Ada kelompok yang beranggapan begitu. Sama juga dengan di Sulu.
ada yang beranggapan begitu. Jadi banyak tempat pun masing-masing berasa kamilah, daripada kamilah. Ini sesuatu yang biasa berlaku. Masing-masing pun mahu dirinya atau pihaknya lah yang dimaksudkan. Ini satu sentimen lah. Jadi banyak tempat, banyak lokasi yang orang dakwa, dari situlah pemuda Bani Tamim datang, ataupun dari situlah Bani Tamim itu sendiri. Bani Tamim ni dikatakan, Nabi Muhammad kata antara Bani yang terkuat akan melawan Dajjal nanti pada akhir zaman. Baiklah, tuan-tuan, imbas semula sepintas lalu tentang hal-hal yang pernah kita kongsikan, walaupun dalam siri-siri yang berbeza. Ingat lagi kisah sahabat Nabi terjumpa Dajjal di pulau? InsyaAllah ingatlah sikit-sikit kan. Ingat lagi tak kisah Nabi Muhammad buat sesuatu yang lain daripada kebiasaan tentang satu tempat di Palestin, di Hebron? Ingat tak lagi bagaimana Imam Al-Ghazali pertahankan apa yang Nabi Muhammad buat itu, walaupun sudah berbeza zaman dengan Nabi Muhammad lebih kurang 400 tahun dah. InsyaAllah adalah ingat sikit-sikit. Bagi yang pertama kali dengar kuliah kita, dengar semula kuliah-kuliah sebelum ini. 300 tahun selepas zaman Imam Al-Ghazali itu, Imam As-Sayuti pula dikatakan mempertahankan hal yang sama yang Imam Al-Ghazali pertahankan. Jadi dalam kes Imam Ghazali itu kita sedia maklum lah. Ada Khadi di sana, dia fatwakan Bani Dar ni kena keluar. Dia bekerja dengan pihak pemerintah kan. Jadi dia, walaupun mungkin dia satu orang yang soleh, tapi bila dah berkepentingan ni, dia macam terikat lah. Bila kita terikat dengan kepentingan, maksud dia lidah kita pun terikat juga. Jadi kalau tentang akhir zaman akhir ini, nak dapat pemurnian itu, eloklah tanya kepada orang yang tidak berkepentingan. Kalau orang tu ada kepentingan tertentu, kuliah kita terganggu sebentar, kita sambung balik. Ya, tentang orang-orang yang berkepentingan. Jadi jika kita nak mendapatkan pemurnian, elok tanya kepada orang yang tidak terikat, ataupun kurang terikat. Sebab mereka ni lebih, kita sedia maklum lah, lebih ikhlas dalam menyampaikan tu. Okey, tentang watak-watak penting akhir zaman, zaman akhir. Watak-watak penting ini kadang-kadang mereka itu disamarkan. Contoh macam Al-Mahdi, dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah. Ada pengkaji yang kata bukan tepat-tepat itu namanya. Mungkin itu satu, ialah satu samaran lah. Kalau tidak, mudahlah musuh nak mencari kan. Begitu juga dengan Syuaib bin Soleh. Ada orang kata itu bukanlah tepat-tepat nama dia. Jadi mungkin sama juga kesnya dengan Bani Tamim. Sekarang kita pergi kepada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat Rasulullah SAW yang pernah melihat Mr. D, Dajjal, secara berhadapan. Pernah bersembang pun dengan Dajjal. Jadi secara tak langsung, Tamim Ad-Dari ini kemudiannya seolah-olah menjadi utusan. Dalam koma lah, bukan utusan betul. Seolah-olah menjadi utusan yang tak rasmi Dajjal kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam ini. Apa yang Dajjal nak sampaikan kepada manusia, disampaikan oleh Tamim Ad-Dari kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad sampaikan pula kepada manusia. Itulah yang kita dapat ceritanya lah, berturun-turun sampailah ke hari ini. Rujuk semula hadis tentang Tamim Ad-Dari berjumpa Dajjal di pulau tu. Jadi kisah tu dah berlaku 1400 tahun yang dulu. Apa antara info yang Dajjal kirim kepada kita? Yang pertama, dia mengaku dialah Al-Masih, Dajjal. Yang kedua, dia bagi tahu tanda-tanda dia nak keluar, apa yang berlaku. Yang ketiga, dia kata dia sekarang dah nak keluar. Yang keempat, dia kata eloklah ikut
Nabi di tanah Arab tu, Nabi Muhammad tu. Di setakat ini, berdasarkan maklumat-maklumat ini, nampak macam Tamim Ad-Dari ini memang sangat bersangkut paut dengan akhir zaman dan zaman akhir. Sebab Dajjal pun nanti dia keluar pada zaman akhir. Bila Nabi Muhammad terima kedatangan Tamim Ad-Dari, Nabi Muhammad pun melayan Tamim Ad-Dari dengan baik. Malah Nabi Muhammad buat sesuatu yang luar daripada kebiasaan, iaitu menetapkan satu tempat di Hebron, Palestin, tempat asal Tamim Ad-Dari ini, sebagai wilayah pegangan Tamim Ad-Dari. Sedangkan zaman Rasulullah itu, Hebron dan Palestin seluruhnya pun belum dapat kepada umat Islam lagi. Masih di bawah kekuasaan Byzantine lagi, Rom Timur. Nabi Muhammad dah bagi siap-siap. Itu yang jadi pertikaian yang Imam Ghazali pertahankan tu. Sayyidina Ali pun sangat memuliakan dan meraihkan Tamim Ad-Dari. Dan pada zaman Sayyidina Ali, barulah Tamim Ad-Dari ini pulang ke Palestin, Hebron, dan dia bertugaslah di kawasan pegangan yang diamanahkan kepada dia tu. Dan dia pun meninggal di sana. Sejak itu, keturunan dan kaum kerabat Tamim Ad-Dari, iaitu Bani Ad-Dar, pegang kawasan itulah secara berketurunan. Sampailah zaman Seljuk, pemerintah dan pegawai-pegawai agama cuba nak mengeluarkan Bani Ad-Dar ini dari kawasan itu. Kebetulan Imam Ghazali tiba di sana sebab dia dalam uzlah dia. Dia pertahankan. Berjayalah dia pertahankan. Dia secara berketurunan sampai zaman Zionis dapat kekuasaan di situ. Jadi padang jarak, padang terkukur, tempat perang dan sebagainya. Jadi tempat tu taklah macam masa di bawah pegangan Bani Ad-Dar dulu. Zionis memang tak suka tu. Tapi hikmahnya, keturunan Bani Dar ini dah terpencar, dah tersebar ke serata tempat lah, menyebabkan seolah-olah mereka ni dah tersamar ataupun disamarkan. Jadi, dalam banyak-banyak calon Bani Tamim zaman akhir, dan sekiranya benarlah ada pemuda Bani Tamim, dalam tarikat Ghazaliyah ni menganjurkan kita agar beri perhatian juga kepada Bani Dar di Hebron, Palestin. Walaupun rasanya tak ada orang nak kaitkan mereka ini dengan Bani Tamim zaman akhir, tapi sekiranya ada, Alhamdulillah. Maksud dia ada pihak yang sama pandangan dengan kita kan. Tapi secara berketurunan, guru-guru tarikhah Ghazaliyah ini menganjurkan agar pandangan kita ni tak terlepas daripada Bani Dar ini. Mengapa? Kerana mereka ini antara calon terbaik sebagai Bani Tamim zaman akhir. Antara calon terbaik. Pastikah mereka ni Bani Tamim zaman akhir? Tak pasti. Sebab kita ada level-level atau grade-grade dalam penilaian dan pegangan. Yang tertinggi kita letak itu sebagai pasti. Bawah sikit, hampir-hampir pasti atau kemungkinan besar. Bawah lagi, ada kemungkinan. Maksud dia kemungkinan kecil. Bawah daripada itu lagi, tak pasti. Ya ke tidak? Jadi, nak kata pasti, tak pasti. Tapi perhatian kena diberikan. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Imam Al-Ghazali nampak macam beri lebih perhatian atau keistimewaan kepada Bani Dar. Seolah-olah mereka ni ada satu yang special atau sebagai simpanan untuk zaman akhir. Jika kita lihatkan sejarahnya, Bani Dar ini asalnya daripada Bani Lakham. Bani Lakham ni lebih besar lagi. Satu kelompok daripada Bani Lakham ni Bani Dar. Bani Dar ni banyak duduk di Palestin, mereka pun makin besar. Selepas Tamim Ad-Dari jadi pemegang wilayah di Hebron, Tamim Ad-Dari itu sudah dianggap sebagai pengasas baru
Pengasas Bani yang baru pula. Jadi, keturunan Tamim Ad-Dari ini, selain dikenali sebagai orang-orang Bani Dar, mereka juga dikenali sebagai orang-orang Bani Tamim. Sebab berdasarkan nama ketua mereka tu, pengasas kawasan pegangan itu, yang diamanahkan oleh Rasulullah, iaitu Tamim Ad-Dari. Bani Lakham itu besar, sebahagian daripadanya itu menjadi Bani Dar. Kemudian Bani Dar pun makin lama makin besar, sebahagian daripadanya itu jadi Bani Tamim. Selepas itu Bani Tamim Ad-Dari pun makin besar, makin besar. Sebab itulah orang-orang di Palestin yang di belakang nama mereka ada gelaran At-Tamimi. Mereka bukannya berasal daripada Bani Tamim yang di timur laut semenanjung tanah Arab tu, sebagaimana kita bincang sebelum ini. Mereka itu datang daripada Bani Tamim, keturunan Tamim Ad-Dari. Gelaran sama. Orang Bani Tamim yang di sebelah Najat dan utara ni At-Tamimi. Bani Tamim Ad-Dari yang di Palestin pun At-Tamimi juga. Jadi sebelum diusir oleh Zionis, memang sudah ada keturunan Bani Tamim Ad-Dari ni bergerak ke sana sini. Selepas diusir lagilah berselerak kan. Jadi kalau betul lah ada pemuda Bani Tamim itu, entahlah di mana-mana lah dia boleh datang kan. Mungkin selepas ini akan ada lah di sana sini orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Bani Tamim atau Bani Ad-Dar. Macam yang lepas-lepas lah, ramai orang serata dunia mengaku sebagai keturunan Bani Tamim yang di timur laut, yang asalnya di timur laut semenanjung tanah Arab. Dan ada juga yang mengaku sebagai Bani Tamim, keturunan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tu Bani Taim, kita dah jelaskan sebelum ini. Sungguh pun begitu, macam kita kata tadi, tak pasti ya. Cuma Bani Tamim Ad-Dari ini antara calon terkuat sebagai Bani Tamim zaman akhir. Adakah pasti? Tak pasti. Tak pasti. Jika diperhatikan betul-betul, watak-watak utama untuk zaman akhir ini, banyak aktiviti mereka tu berlaku di sekitar Palestin dan Syam. Syam ni sekarang ni kita kata Syria lah. Palestin, Syria. Banyak di sana. Al-Mahdi, dia banyak di mana? Palestin. Dajjal, banyak kejadian-kejadian dia di Palestin. Nabi Isa di Syria dan Palestin. Ya'juj dan Ma'juj, Syria, Palestin. Banyak watak akhir zaman tu di situ. Jadi kemungkinan besar Bani Tamim, dan sekiranya ada pemuda Bani Tamim di situ juga. Wallahu a'lam. Jadi dari zaman Imam Al-Ghazali, diperturunkanlah pesanan dari satu guru ke satu guru tarikhah Ghazaliyah ni, sampailah sekarang. Sekarang ni dah generasi yang ke-41 dah. Keturunan dia. Dalam sanad dia tu 41 orang guru dah. Antara banyaklah benda yang dipesan, tapi antara pesanannya tu bagi perhatian kepada Bani Dar ni, Bani Tamim Ad-Dari, dan pertahankan. Tapi yalah, al-maklum lah kita nak bertahan macam mana kan. Tapi itulah pesanannya. Macam mana yang Imam Ghazali bertahan dulu, begitulah. Tapi Imam Ghazali pertahankan bersesuaian dengan masalah pada zaman itu. Yang zaman kita ni, kita nak bertahan macam mana pun kita pun tak tahu lagi kan. Cuma pesanannya macam itu. Dia tak kisah sama ada benar mereka ini Bani Tamim zaman akhir ke tidak, benar mereka ini keluarga pemuda Bani Tamim ke tidak, pesanannya macam itu. Sebab dijangka mereka ini ada peranan yang sangat penting untuk zaman akhir nanti, terutama yang melibatkan peperangan-peperangan zaman Al-Mahdi di Palestin dan Syria itu nanti. Tapi itulah, kita nak bertahan pun al-maklum lah, Israel dan Zionis pula dah cuba binasakan dah mereka ni, dah halau dah. Tapi mereka ni masih ramai di Palestin. Cuma identiti mereka ni tersamar atau disamarkan. Dalam kuliah-kuliah akan datang, insya-Allah kita sentuh juga pemuda Bani Tamim yang lain.
Yang orang kata di sana di sini kan, kita insya-Allah kita sentuh juga. Jadi alhamdulillah, syukur atas sokongan anda semua ya. Banyakkanlah sebut nama Allah di mulut ataupun di hati ataupun pada kedua-duanya sekali. Tahniah kepada mereka yang mula buat prepping sambil-sambil. Jangan terburu-buru, sambil-sambil saja. Buat persediaan ini sebenarnya sunnah Rasulullah. Imam Ghazali letak dalam kitab Ihya lagi. Persediaan tu kan. Rasulullah yang maha guru tawakal pun buat persediaan bekalan untuk keluarga dia 1 tahun. Kita ni tak mampu dapat buat sebulan pun jadilah. Mampu 2-3 bulan lagi bagus. Tak mampu buatlah seminggu. Tapi mengikut sunnah baginda kan. Bahkan Nabi Muhammad pesan pada kita, kalau nak kiamat dah pun, ada pokok nak tanam-tanam. Tanam pokok ni termasuk salah satu prepping juga kan. Dah ikut balik kuliah kita yang sebelum ini. Tanam menanam ni dah nak kiamat pun. Sebab itu sunnah. Jadi tak kisahlah orang hina kita ke, kutuk ke, perli ke, umpat ke, pandang rendah ke, kita senyum saja. Kita ikut je sunnah Rasulullah sekadar yang termampu, sambil-sambil. Jangan terburu-buru. Buatlah persediaan sekadar mampu. InsyaAllah akan datang, barulah sampai kepada tajuk East of Eden, zaman Rasulullah. Berapa kali kuliah dah ni nak sampai ke situ tu. Banyak kena masuk benda-benda baru sampai ke situ. Jadi doa-doakanlah agar kita bertemu lagi. Sekian.